Muafakatan dan persetujuan seperti yang tersebut di atas yang dibuat orang sebelum Islam tetap diperlakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya dalam riwayat Imam Ahmad dari Sa'id bin Ibrahim, la hilfa fil Islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah lam yazidhu al-Islam illa shiddah. Tidak ada persetujuan dalam Islam, dan persetujuan manapun yang dibuat di zaman jahiliyah tambah diperkuatkan dalam Islam. Kalau ada perjanjian dulu, bila masuk Islam pun perjanjian tak batal lagi. Seperti nantilah mungkin dia janjikan rumah ni nak bagi itu, memang beli dah kira macam wasiat, melebihi cukup syarat wasiat semua. Itu cerita sebelum Islam. Bila dia masuk Islam, benda tu dia boleh diteruskan, tambah kuat lagi benda tu. Janji dengan Islam lagilah diutamakan, mestilah ditunaikan. Dan Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, la hilfa fil Islam, yang bermaksud tidak ada persetujuan dalam Islam, dan tiap persetujuan yang dibuat dalam masa jahiliyah bertambah diperkuat oleh Islam, dan aku tidak akan bergembira memperoleh kekayaan berupa pertenakan unta yang besar jika aku harus membatalkan persetujuan yang dibuat oleh Darun Nadwah. Berjanji dulu di Darun Nadwah, tempat markas utama Nabi sejak ketika waktu Islam masih secara sir, secara rahsia. Itu banyak perjanjian nak buat ini dan sebagainya, masa benda itu diteruskan. Diriwayatkan oleh Yaqub bin Ibrahim dari Qais bin Asim bahawa ia bertanya kepada Rasulullah tentang persetujuan sebelum Islam. Jawabnya, yang bermaksud persetujuan yang terjadi di zaman jahiliyah, lakukanlah dan tepatilah, dan tiada ada persetujuan dalam Islam. Kalau dalam Islam, maka benda itu akan terikat dengan hukum faraid dan sebagainya. Demikianlah maka menurut pendapat jumhur ulama dan ahli tafsir, hanya mereka yang disebut dalam ayat faraid yang berhak menerima bahagian warisan, sedang orang lain yang tidak tersebut dalam ayat faraid itu, yang telah diberi janji dengan sumpah atau dalam satu persetujuan, dapat menerima bahagian warisan jika perjanjian dan muafakatan itu dibuat sebelum Islam. Tetapi jika sudah itu, maka sesuai dengan hadis-hadis tercatat di atas, muafakat persetujuan itu tidak berlaku. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, al-hiqu al-fara'id bi ahliya fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Berikanlah bahagian itu kepada ahlinya yang berhak, dan apa yang ketinggalan berikanlah kepada lelaki yang terutama, asabah. Jadi sedekah faraid dibahagikan, masih ada harta yang tinggal, dah semua cukup dah. Yang ni dapat bahagian 1/4, yang ni 1/2 dan sebagainya, ada asabah, lebihan dan lebihan. Barulah lebihan itu diberikan kepada orang yang mendapat lebihan. Ada senarai orang yang dapat asabah kelebihan tersebut. Menurut Az-Zuhri mendengar daripada Ibnu Musayyib bahawa ayat ini mengenai orang-orang yang memberi bahagian warisan kepada anak-anak angkat mereka. Hal itu tidak dibenarkan oleh Allah bahawa anak-anak angkat mendapat bahagian dari warisan ayah angkatnya, tetapi kepada mereka diberikan kesempatan memperoleh bahagian melalui wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta yang diwarisi oleh si mayat. Dalam berkaitannya, jadi anak angkat tidak boleh diwarisi, ataupun keluarga yang tidak termasuk dalam pewaris tak boleh mewarisi harta kecuali melalui jalan lain, selalunya ataupun jalan hibah, jalan pemberian. Tapi hibah jangan kaitkan dengan mati. Contoh dia nak bagi hibah ni macam hadiah. Takkan hadiah nak tunggu mati ambil kot. Hadiah birthday, nak bagi iPad hadiah birthday, tunggu saya mati dulu ambil. Itu tak boleh. Itu bukan jadi hibah lagi, dah jadi wasiat. Maka pemberian hibah terus langsung waktu itu. Ada orang dia tulis ayat, saya menghibahkan harta ini setelah saya mati. Itu jadi hibah ke jadi wasiat? Bila kaitkan dengan mati jadi wasiat. Bila wasiat kena ikut syarat-syarat wasiat. Wallahu a'lam.